Di antara persamaan di antara ajaran Bible dan ajaran Quran ialah amalan sujud ketika bersembahyang. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat merintahkan fasjudu, perintahkan umat Islam untuk sujud, untuk rukuk kepada Allah SWT, dan umat Islam pun sembahyang 5 kali satu hari maksimum sembahyang fardu sebanyak 17 rakaat semuanya, dan setiap rakaat ada 2 kali sujud. Setiap rakaat 2 kali sujud. Bagi orang Islam, amalan sujud ni nampak jelas tertera dalam amalan seharian mereka. Namun demikian, ajaran yang diajar oleh Bible juga memerintahkan mereka untuk melakukan sujud kepada Tuhan mereka ketika sembahyang. Dan amalan ini telah pun dilakukan oleh para anbiya mereka sebelum Nabi Isa AS. Bahkan Nabi Isa AS sendiri sujud kepada God the Father, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Genesis chapter yang ke-17 ayat yang ke-3 dijelaskan tentang Nabi Ibrahim AS. Abraham bowed down with his face touching the ground. Nabi Ibrahim sujud dalam keadaan mukanya menyentuh ke bumi. Sujud seperti orang Islam, mukanya menyentuh bumi. Cuma apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim ni kita nampak ia selari ataupun sejajar dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sujud kepada Allah SWT. Demikian juga apa yang diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Boleh rujuk dalam Exodus chapter yang ke-34 ayat yang ke-9 menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Moses quickly bow down to the ground and worship. Nabi Musa alaihissalam serta-merta turun ke bumi ataupun sujud ke bumi menyembah Allah SWT. Jadi ayat ni menjelaskan bahawa Nabi Musa alaihissalam juga sujud kepada Allah SWT. Demikian juga Nabi Harun. Beberapa ayat dalam Bible menceritakan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Contoh tentang Nabi Daud kita boleh rujuk dalam Psalm ni kadang-kala kita orang Melayu panggil Mazmur. Psalm chapter yang ke-5 ayat yang ke-7 berbunyi, "But because of your great love, I can come to your house. I can worship in your holy temple and bow down to you in reverence." Ayat ini cukup jelas menyatakan bahawa Nabi Daud mengakui, "But because of your great love," kerana kebesaran kecintaanmu wahai Tuhanku, I can come to your house, aku boleh datang ke rumah sucimu. I can worship in your holy temple, aku boleh beribadat menyembahmu di rumah ini, rumah ibadat ini, and bow down to you, dan sujud padamu dengan penuh ketaatan. Ini dalam Psalm chapter yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam Psalm juga chapter 138 ayat yang kedua dijelaskan, "I face your holy temple, bow down and praise your name because of your constant love and fruitfulness." Nabi Daud menjelaskan bahawa I face your holy temple, aku hadapkan wajahku ke rumah suci. Bow down, turun sujud, and praise your name, dan memuji namamu. Kesemua ayat ini, kedua-dua ayat ini dalam Psalm menjelaskan Nabi Daud alaihissalam sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Nabi Ayub alaihissalam boleh rujuk dalam Job chapter yang pertama ayat yang ke-20. Saya tak bacakan satu persatu. Tentang Nabi Al-Zaki sujud kepada Allah SWT pada boleh rujuk pada Al-Zaki chapter 44 ayat yang keempat. Nabi Daniel sujud dalam Daniel chapter yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian juga apa yang dijelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bukan hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadi imam sembahyang berjemaah di hadapan Peter,
dan 2 orang anak Zabidi. Lalu baginda sujud pada Allah SWT and threw himself face down to the ground. Nabi Isa AS sujud pada Allah SWT hingga wajahnya mencecah ke tanah. Boleh rujuk Matthew chapter yang ke-26 ayat 27. Kesemua ayat ini menjelaskan bahawa para anbiya Bani Israel sujud kepada Allah SWT. Bahkan Jesus juga sujud kepada Allah SWT. Apa yang saya nak gambarkan bahawa ajaran yang diajar oleh Bible ini adanya persamaan dengan ajaran Al-Quran, di mana para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk sujud pada Allah SWT. Demikian juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk sujud pada Allah SWT. Tetapi satu benda yang unik. Kalau tuan-tuan pernah hadir ke gereja, saya kerap kali, banyak kali hadir ke gereja, dalam sembahyang-sembahyang mereka di gereja tidak ada sujud kepada Tuhan. Tidak ada gerakan melakukan sujud seperti mana yang disebutkan di dalam Bible. Saya tertanya-tanya, kenapa amalan sujud ini tidak dilakukan oleh mereka ketika mana mereka bersembahyang? Apakah ajaran Bible ini tidak diamalkan dalam kehidupan mereka? Sebab itulah saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh sahabat saya, Tuan Haji Nicholas Sylvester. What being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim. Apa yang diajarkan oleh Bible diamalkan oleh orang Islam, tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Bible memerintahkan mereka untuk sujud, tetapi dalam sembahyang mereka tidak melakukan sujud pada Tuhan mereka. Sebaliknya, yang melakukan sujud dalam solat mereka ialah orang-orang Islam. Ini di antara sebab mengapa Tuan Haji Nicholas Sylvester akhirnya memeluk agama Islam ketika mana beliau berumur 19 tahun, melihat ajaran Bible. Banyak ajaran Bible yang selari dengan ajaran Islam diamalkan oleh orang Islam, tetapi amalan ini tidak dilakukan oleh orang-orang Kristian.